Okey. Soalan pertama. Ustaz, kiranya dari tempat B ke tempat A, kemudian ke tempat A ke tempat B semula. Tempat A itu tempat bekerja. Mai nak datang saja. Bolehkah kalau dah sampai tempat A itu nak jamak? Jarak dia tu. Dia kena ikut jarak tu lah. Ikut jarak. InsyaAllah. Okey, soalan yang kedua. Syahrul Anwar Harun. Ustaz Syahrul. Ustaz, tadi Ustaz kata khatib wajib berwudu kan? Berwudu. Ya. Dan kalau waktu tak ada air, guna tayamum macam mana pula Ustaz? Ikut macam tayamum yang kita tu lah. Kalau di tempat yang kebiasaan ada air, dia wajib untuk qada solat tu. Kalau solat Jumaat tadi tu, qada dengan zuhur lah. Okey. Macam kita kan, negara kita kan negara selalu ada air. Okey, insyaAllah. Okey, soalan yang ketiga. Ya. Daripada Samsudin. Macam mana kalau tak cukup 40 orang dengan khutbah, tapi habis khutbah baru cukup 40 orang? Dia 40 orang ni dia kena dari khutbah. Kemudian 40 orang ni kena dengar semua rukun khutbah. Dan sampai sembahyang apa semua lah, 40 orang ni kena ada. Walaupun 40 orang ni ada misalkan 5 orang yang belum ambil wuduk waktu dengar khutbah tadi tu. Itu tak masalah. Sebab tak disyaratkan untuk orang yang mendengar khutbah untuk berwuduk, untuk ada air sembahyang tak disyaratkan. Kalau khatib syarat. Okey, insyaAllah. Seterusnya, soalan daripada Nur Ain tentang syarat Jumaat tu. Andai kata masjid di Karyah tu tak cukup lagi 40 orang. Ya. Macam mana kalau ada orang daripada Karyah lain mai solat kat situ dan terus masuk sebab tak ada AJK masjid kira cukup tak lagi 40 orang. Kira tak tahu syarat sah Jumaat sebab tak belajar. Sah tak solat Jumaat dia? Kalau tak cukup, memang kita baca dah malam tadi tak sah. Tak cukup, tak sah. Kalau ada orang luar bagi cukup 40, tak dianggap. Kiraan tu tak dianggap. Orang luar tu tak dianggap sebagai ahli karyah situ. Jadi tak masuk dalam kiraan. Lepas tu, macam mana kalau tak tahu sebab jahil? Jahil dia tu sebab apa dulu? Dia tak tahu tu. Sebab dia tak mau belajar ke? Atau dia baru masuk Islam? Kalau dia baru masuk Islam, yang tu dimaafkan. Dimaafkan. Tapi kalau dia tak mau belajar, yang tu lain pula. Dia kena ganti dengan solat zuhur lah. Kalau macam tu. Okey. Seterusnya, soalan daripada Wiwin. Okey. Salam Ustaz. Kalau kita dalam uzur, boleh ke mandikan jenazah? Mandi jenazah, yang tukang mandi tu tengah, macam contoh perempuan haid. Macam tu. Boleh, tak ada masalah. Contoh suami dia. Ada perempuan, suami dia meninggal, dia waktu tu dalam keadaan haid, dia nak mandikan. Boleh, tak ada masalah. Okey, seterusnya. Okey, Salina Radwan. Ustazah Salina. Okay. Kalau yang meninggal tu dalam keadaan haid, macam mana cara memandikan mayat? Tetap sama atau sebaliknya? Sama sahaja, cuma ya dibersihkan di bahagian kemaluan. Maksudnya macam kita dah bahas dah, membersihkan kemaluan. Maksudnya cara bersih dia itulah kita, perempuan sepatutnya memandikan jenazah perempuan, itu juga perempuan. Kalau suami dia tak ada masalah lah, sebab antara suami isteri ni dia tidak ada aurat. Tapi kalau dengan lelaki lain dipilih, contoh tak ada dah perempuan, ambil daripada lelaki yang mahram dia. Tak ada juga, barulah yang dalam bab ni orang lelaki lain boleh. Cuma yang nak buat macam mana, yang ni dianggap macam darurat lah. Tapi jangan, tapi basuh kemaluan tu bukan bermakna belek. Bukan belek, basuh. Okay. Baik, terus. Okey. Cikgu Kasdina tentang tempat kerja A dan dia nak bagi jawapan. Ustaz, berkaitan dengan soalan kametek. Kametek tu saya tadi lah. Okey. Tempat bekerja. Tempat
tempat bekerja, tempat dia tinggal. Ah. Sebab dia memang bekerja di situ. Macam mana pula? Macam tu. Tempat bekerja, tempat dia tinggal. Maksudnya dalam satu tempat yang sama. Tak boleh lah. Nak jamak macam mana? Dia kena jarak yang kita bahas tadi itu. Kalau dalam kitab syarah yang saya guna ni, ditulis dua marhalah tu lebih kurang 82 km. 82 kilo. Maknanya kalau kurang dari 82 kilo tak boleh jamak. Dan tak boleh jamak qasar. Jamak qasar yang kita bahas tu. Ustaz, Ya. boleh saya tanya sikit? Okey. Tempat tu macam ni. Ya. Tempat bekerja tu memang saya duduk situ. Hmm. Okey, tapi dalam tempoh yang lama saya balik kampung. Ya. Ada satu hari saya memang nak pergi tempat bekerja tu. Kiranya macam nak hantar laporan lah apa semua. Okey, sampai tempat bekerja tu. Okey. Ya. Sebab saya nak patah balik kampung. Okey, sampai tempat bekerja tu boleh tak kalau hari itu saya jamak? Jarak ada? Masuk soalan saya. Jarak dia jauh. Jauh. Lebih 90 km. Lebih 90 kilo. Oh, keadaan dia macam tu. Kalau macam tu dibolehkan. Kalau macam tu dibolehkan. Walaupun tu memang rumah saya sendiri, Ya. tempat bekerja tu lah. Tapi ada juga yang kata, ada juga yang lebih keras kata tak boleh. Tapi kalau saya lebih ikut kepada yang membolehkan. Sebab apa? Kita tujuan waktu kita dari kampung nak sampai ke situ bukan kita nak menginap, nak bermalam di situ kan. Kita cuma nak uruskan kerja, lepas tu kita nak balik semula. Bagi saya lebih kepada membolehkan. Perkara tu dibolehkan. Okey, faham tadi. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih Cikgu Kristina bertanya secara langsung. Okey. Atau sahabat-sahabat lain nanti pun di penghujung ni boleh juga bertanya secara langsung insya-Allah. Okey, tanpa melengahkan masa kita teruskan. Okey, baik. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله الخير كله بيد الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Tuan-tuan dan puan-puan, makcik-makcik, pakcik-pakcik, abang-abang, kakak-kakak, sahabat-sahabat, saudara-saudari yang dikasihi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada malam ini, malam yang ke-6, kita akan sambung pada bab Kitabuz Zakah. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabuz Zakati. فصل فيما تجب فيه الزكاة. الأموال التي تلزم فيها الزكاة 6 أنواع: النعم والنقدان والمعشرات وأموال التجارة، وواجبها ربع عشر قيمة عروض التجارة والركاز والمعدن. Kitab zakat. Jadi di sini dibahas kitab zakat yang tu sahaja.
Jadi kalau kita sekarang ini banyak dah kemudahan untuk bab zakat ni. Jadi tidak ada alasan tak bayar zakat sebab tak tahu macam mana nak kira. Tak ada alasan lagi dah. Sebab kita ada lembaga zakat setiap negeri. Seluruh Malaysia ni dia ada lembaga zakat yang memang kita pergi tanya tu mereka boleh jawab tu. Baik. Kitab zakat. Fasal harta yang wajib untuk dikeluarkan zakat. Harta-harta yang wajib untuk dikeluarkan zakat ada 6 jenis. 1, haiwan ternak. Haiwan ternak ni ada 3. Maksud dia unta, lembu dan kambing. Kalau dia bela kuda, tak masuk. Tak masuk dalam kiraan. Jadi kalau kita nak bahas yang ni panjang ni. Unta berapa ekor, lembu berapa ekor, kambing berapa ekor. Yang ni kena pelajaran lain pula lah. Kitab lain pula lah. Sebab yang ni dibahas macam tu saja. Kita ikut kitab saja. Yang kedua, emas. Emas dan perak. Yang ketiga, tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan tu pun dikira juga apa sahaja. Ada di ini. Ada disebutkan beberapa jenis tumbuhan. Tak semua kena. Walaupun kata ulama, ada sebahagian ulama yang kata, bukan sebahagian lah. Banyak lah. Maksudnya sebahagian tu banyak. Banyak ulama yang juga berpendapat bahawa tumbuhan kalaulah kita himpunkan sampai cukup nisab kena bayar. Tu adalah kiraan-kiraan dia tu berapa-berapa tu, yang tu lebih mendetail lagi nanti. Tak ada lah dalam kitab ni, nanti kita kena ni lah, kena buat daurah fiqh zakat pula lah yang tu. Tapi nak mudah, kalau fiqh zakat ni kita ada berapa, kita pergi tanya dekat lembaga zakat, insya-Allah mereka akan keluarkan. Mereka akan keluarkan semua. Berapa-berapa kita ada duit, misalkan kita ada duit 100,000, berapa yang akan kita kena buat keluar? Ada. Baik. Kemudian yang ketiga, tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan kita baca ada 4 harta dagangan. Maka wajib mengeluarkan zakat sebanyak 1/4 dari 1/10 dari nilai harta dagangan tersebut. 1/4 dari 1/4 dari 1/10. Kira lah tu macam mana matematik. Saya cuma terjemahkan yang ni sahaja. Kalau nak menjabarkan tu sebenarnya mudah je kita kira. Kita sekarang ni kira berapa. Misalkan contoh kita ada 10,000, contoh kita ada 100,000, berapa? Harta dagangan tu nilai dia 100,000, berapa yang perlu kita keluarkan? Nilai dia 1 juta, berapa yang perlu kita keluarkan? Macam tu sahaja. Sebenarnya mudah sangat. Saya saya ustaz di sini pun ada juga Ustaz Luqman, beberapa sahabat lagi. Kami ni kalau di Derang kami ada kenal dengan seorang Ustaz Hadi Abdul Majid. Beliau bekerja di lembaga zakat Kedah. Jadi apa-apa urusan zakat, mudahnya biasanya saya akan WhatsApp beliau. Berapa-apa saya akan WhatsApp beliau. Mudah. Jadi sekarang tu serba mudah. Tambah pula kita ada internet sesawang, bukan sesawang laba-laba tu lah. Sesawang internet untuk portal resmi lembaga zakat. Setiap negeri biasa ada. Sarawak ada juga. Saya yakin semua ada. Jadi mudah. 5 harta benda jahiliah yang terpendam atau kita kenal dengan harta karun. Harta karun kita jumpa kena bawa keluar. Yang keenam, harta lombong, galian, yakni emas dan perak. Jadi emas dan perak kena bawa keluar zakat. Jangan duk emas dan perak yang ni yang harta galian. Harta galian ni maksudnya kerajaan kita. Di negara kita misalkan ada sumber emas dan sumber perak. Ada lombong emas dan lombong perak. Jadi kena bawa kena zakat. Setiap kali ambil berapa semua jumlah dia tu, kena kira. Berapa yang perlu dibayar. Kena kira tu. Sebab apa? Ada beberapa perkara yang memang kita dikongsikan secara bersama. Ada beberapa perkara yang memang kita dikongsikan secara bersama. Antaranya sepatutnya tu air, emas, perak. Maksudnya bukan kita kongsikan yang kawan kita ambil. Bukan. Maksudnya sumber asal negara tu. Begitu juga dengan minyak, petroleum, apa semua tu lah. Tu ada dah masuk dalam pembahasan lain pula. Sampai di sini sahaja yang ditulis oleh penyusun kitab Safinatun Najah. Sampai sini sahaja. Kitabus Siyam ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Baik, kita masuk pada fiqh Kitabus Siyam.
Kitabus Siyam faslun fi thubuti Ramadana. Yajibu sawmu Ramadana bi ahadi umurin khamsatin. Jadi kita masuk pada pembahasan puasa tentang pertama kita nak tengok macam apa sebab yang menyebabkan kita ni wajib puasa Ramadan. Ada tanda-tanda dia lah. Ada tanda-tanda dia. Baik. Ahaduha bikamali Sya'bana 30 yawman. Wasaniha biru'yatil hilali fi haqqi man ra'ahu wa in kana fasiqan. Wathalithuha bithubutihi fi haqqi man lam yarahu bi'adli syahadatin. Kitab puasa, fasal ketetapan Ramadan. Diwajibkan puasa Ramadan kerana ada salah satu perkara dari 5 perkara ini. Ada salah satu, maksudnya ada salah satu daripada 5 perkara ni kena buat puasa Ramadan. Kita kena buat. Yang pertama, kerana telah sempurna bulan Sya'ban 30 hari. Bulan Sya'ban hari ni, misalkan hari ni 30 Sya'ban dah, maka esok wajib kita puasa 1 Ramadan. Tak payah dah tengok anak bulan. Kalau dalam hijrah dia tidak ada istilah 31 dia tak ada. Dia ada 29 dengan 30 saja. Bukan cari pula 31 Sya'ban kot esok, bukan. Sya'ban hanya 30 sahaja. Kalau malam yang ke-30 Sya'ban tu baru kita tengok anak bulan. Malam ni tengok anak bulan apa semua, masuk tak lagi satu hilal Ramadan. Kalau nampak tak lagi hilal yang menunjukkan 1 Ramadan. Hilal Ramadan. Tak nampak lagi. Maka esok tu kita tak puasa lagi. Kita sempurnakan bilangan bulan Sya'ban 30. Hari ke-30 esok, lepas tu lusa baru kita puasa Ramadan. Yang kedua kerana melihat anak bulan. Macam tadilah yang saya sebut, kita tengok anak bulan dulu pada malam ke-30 Sya'ban tu. Kita tengok anak bulan. Kalau nampak anak bulan, kita wajib puasa. Maka wajib berpuasa bagi orang yang melihatnya walaupun orang itu fasik. Fasik ni orang yang buat dosa besar. Orang yang buat dosa besar, bunuh orang jadi fasik. Berzina jadi fasik. Jadi melihat anak bulan. Orang yang tengok ini. Jadi wajib bagi orang yang tengok anak bulan walaupun dia yang tengok tu fasik. Jadi fasik ini dia tak boleh jadi, kalau dalam bab kesaksian, orang yang fasik ini tak boleh dibuat sebagai saksi. Dia tak boleh buat sebagai saksi yang adil, dia tak dianggap. Sebab apa? Dia fasik. Jadi orang yang tengok tu, dia kena puasa. Maksudnya siapa-siapa saja yang tengok anak bulan Ramadan, kena puasa. Yang ketiga, kerana ketetapan melihat kewujudan anak bulan dengan berdasarkan kesaksian orang yang adil. Ini agak tertinggal sepatutnya ni. Kesaksian seorang yang adil. Maka wajib berpuasa bagi semua orang, termasuk orang yang tidak melihat anak bulan. Termasuk juga orang yang tak tengok anak bulan. Maksud dia macam mana? Ada orang adil. Orang adil ni maksudnya yang adil lah, yang tak buat dosa besar lah. Saksi yang adil. Dia tengok anak bulan. Maka orang lain pun kena puasa sebab dia tengok. Orang lain pun kena puasa. Sebab apa? Sebab yang tengok ni saksi yang adil. Kalau saksi tadi yang fasik tadi, dia wajib untuk diri dia saja. Dia nak abang kat orang pun orang tak percaya. Dia bagi tahu dekat orang pun orang tak percaya. Wa rabi'uha bi ikhbari adli riwayatin mawthuqin bihi sawa'un waqa'a fil qalbi sidquhu am la aw ghairi mawthuqin bihi in waqa'a fil qalbi sidquhu. Wa khamisuha bi dhanni dukhuli Ramadan bil ijtihadi fi man ishtabaha alaihi dhalika. Yang keempat, khabar atau pemberitahuan dari orang yang adil. Orang yang adil riwayatnya dan dapat dipercaya. Sama ada kebenaran itu timbul dari dalam hati ataupun tidak. Dia bagi tahu dekat kita, aku dah tengok anak bulan malam ni. Esok kita kena puasa Ramadan. Dan memang kita kenal dia ni orang yang adil. Orang yang adil, memang kita tahu. Lepas tu, tapi dalam hati kita ni ada rasa
ragu juga. Tapi yang bagi tahu dekat kita ni orang yang adil, kita kena puasa. Atau orang yang tidak dapat dipercaya, tetapi kebenaran itu timbul dari dalam hatinya. Orang ni memang kita nampak ni kaki pembohong. Kaki pembohong. Tapi kalau dalam bab ni, dia cakap tu, kita dalam hati kita tu timbul rasa membenarkan. Betul dia kata ni. Kita kena puasa. Tadi itu orang yang adil. Dia bagi tahu dekat kita, dia nampak anak bulan. Walaupun dalam hati kita ada rasa ragu, kita kena puasa. Tapi kalau kebenaran tadi, kalau orang yang bagi tahu ni, yang kedua pula, orang yang bagi tahu tadi orang yang tak kita percaya, tak dapat dipercaya. Tapi kebenaran tu timbul dari dalam hati. Betul ni? Maka kena puasa. Yang kelima, sangkaan yang kuat bahawa telah masuk bulan Ramadan dengan berijtihad. Berijtihad ni maksudnya kena usaha betul-betul, cari tahu betul-betul. Bagi orang yang masih keliru tentang masuknya bulan Ramadan. Contoh dia, seperti orang yang kena tawan atau kena penjara. Dia duduk dalam penjara, memang dia tak tahu langsung pasal kiraan hari. Tak tahu langsung. Dia kena berusaha untuk berpuasa. Baik. Faslun fi syuruti sihhati saum. Syartu sihhatihi arba'atu asya. Islamun wa aqlun wa naqa'un min nahwi haidin wa ilmun bi kaunil waqti qabilan lis-saum. Syarat sah puasa. Syarat sah puasa ada 4 perkara. 1, Islam. Islam, orang kafir puasa tak sah. Yang kedua, berakal. Orang gila puasa walaupun misalkan dalam keluarga dia semua puasa. Kebetulan ada seorang dari ahli keluarga dia gila. Kita minta simpang lah. Ini contoh lah ni. Ada seorang daripada ahli keluarga dia gila. Kita pun tak apalah. Dah kita semua puasa, kita pun bagilah. Dia tak payah makan juga. Apa itu dia anggap puasa? Tak. Sebab dia tak berakal. Sama juga anak-anak, kanak-kanak yang kecil lagi tu. Sebab tu kita jangan terlalu memaksa, kita niatkan mengajar. Mengajar bermakna kalaulah dia tak boleh puasa penuh pun, paling tak berlatih puasa setengah hari. Baik. Yang ketiga, suci dari haid dan nifas. Jadi nak sah puasa dia kena bersih daripada haid dan nifas. Jadi orang yang haid dan nifas, dia haram berpuasa. Dia berpuasa juga bukan dapat pahala, tapi dapat dosa. Puasa gitu. Orang kadang-kadang ada orang awam ni macam tu. Kita bagi tahu macam puasa. Macam isu vaksin tu. Apa? Jelitin babi jelitin babi lah pula. Jadi jenah lah macam-macam. Ikutlah apa yang mufti kata. InsyaAllah mufti itu dah bercakap dengan berdasarkan ilmu. Sebab apa? Kalau mereka cakap tak berdasarkan ilmu dan orang ikut, mereka kena tanggung nanti hari kiamat nanti. Bukan senang. Jadi nak jadi mufti itu bukan senang. Baik. Suci dari haid dan nifas. Walaupun kita memang puasa tu bagus, solat tu bagus, baca Quran tu bagus, tapi kalau dah datang haid dan nifas, jangan buat. Masih banyak lagi benda bagus yang boleh buat. Bersedekah boleh. Masak untuk suami boleh. Bangun pagi-pagi pukul 4 pagi, masak untuk suami yang nak makan sok ni. Dia tak puasa, tapi dia masak untuk suami. Dia tumbuk lesung tu daripada tingkat 14 bergegar sampai bawah. Tak apa, cuma dapat pahala. Nanti nak buka puasa dia tolong pula. Ni apa? Dapat pahala. Orang yang walaupun dia tak berpuasa. Sebab apa? Orang yang menolong orang lain berpuasa, maksudnya ada dalam hadis maksud dia macam ni, barang siapa, saya lupa ibarat Arab dia hari tu waktu istiqbal Ramadan tu saya hafal lah. Ni lupa pula. Ni nanti istiqbal Ramadan ingat pula lah. Dia dalam hadis tu disebutkan, barang siapa yang memberi makan seorang muslim, memberi makan berbuka puasa kepada muslim yang lain, maka dia mendapatkan pahala orang yang berbuka puasa tadi tanpa mengurangi pahala puasa orang tadi sedikit pun. Contoh, orang yang dia tolong tu pahala puasa dia 100. Maka pahala 100 itu pun dapat pada orang yang bagi makan kepada orang untuk berbuka puasa. Dalam hadis disebutkan walaupun dengan sebiji kurma dan seteguk air, dapat pahala.
Benda kecil sahaja tapi pahala melimpah. Baik. Yang keempat, mengetahui tentang keadaan waktu haid yang dibolehkan untuk berpuasa. Minta maaf. Saya terbaca soalan sikit tadi. Tak apa, sekejap saya jawab. Yang keempat, minta maaf lah. Yang keempat, mengetahui tentang keadaan waktu, yakni hari yang dibolehkan untuk berpuasa. Kita tahu hari itu memang boleh untuk puasa. Baru sah puasa tadi itu. Jadi, bukan puasa pada hari-hari yang diharamkan. Ada 5 hari makcik-makcik, pakcik-pakcik yang 5 hari yang diharamkan untuk kita berpuasa. Yang pertama, 1 Syawal, hari raya Aidul Fitri, yang tu haram puasa. Puasa tak ada bab ni haram. Memang kita kena untuk waktu tu kita kena makan. Seronok sebab apa dipanggil dengan hari raya. Yang kedua, hari raya Aidul Adha. Idul Adha pun haram puasa. Puasa dah ada Yang ke puasa hari raya Idul Adha ni bila? 10 Zulhijjah. Macam kita baru ni kan 10 Zulhijjah. Kemudian yang 3 hari lagi, hari 11, 12 dan 13 Zulhijjah. 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Ini 5 hari yang diharamkan untuk kita berpuasa. Saya ada sahabat dulu waktu di Hadramaut, dia berpuasa 3 tahun. 3 tahun puasa. Kecuali hari yang diharamkan lah. Hari yang diharamkan, maksudnya hari raya 1 Syawal, 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah dan 13 Zulhijjah. Hari itu sahaja dalam setahun yang dia tak puasa. Hak lain semua dia puasa. Cukup 3 tahun, saya tanya dekat dia, kamu nak puasa macam mana pula? Dia jawab, dia orang Jawa Tengah. Orang Jawa Tengah atau Jawa Barat, yang itulah. Dia kata, saya nak puasa Daud pula lepas ni. Sampai sekarang dia masih lagi puasa Daud. Oh, hebat. Kita payahlah. Bayangkan Hadramaut tu kalau musim panas, panas sungguh. Ada kebetulan guru kami datang daripada Melaka. Datang dengan rombongan. Suatu hari rombongan tu kami hantar pergi ziarah Nabi Hud. Makam Nabi Hud ada di Hadramaut. Kami hantar pergi. Dia kata, panas. Dia kata, saya pernah pergi Mekah umrah musim panas. Tapi tak rasa panas macam dekat Hadramaut. Hadramaut panas lagi. Dia kata macam. Baik. Faslun fi syuruti wujubis saum. Syartu wujubihi 5 asya'a. Islamun wa taklifun wa itaqatun wa sihhatun wa iqamatun. Fasal syarat wajib puasa. Wajib berpuasa. Ni kalau ada syarat ni, wajib untuk kita berpuasa. Yang syarat wajib berpuasa ada 5 perkara. Yang pertama, Islam. Kena jadi Muslim dulu. Yang kedua, mukallaf. Ada ulama yang mengatakan bahawa orang kafir juga akan dihisap sebab mereka tidak berpuasa, tidak solat, tidak zakat, tidak membayar zakat, tidak menunaikan ibadah haji. Mereka akan dihisap juga. Tapi kalau ada kawan kami tanya, Syekh, kalaulah orang kafir ni puasa juga. Orang kafir puasa juga. Sah tak puasa dia? Tak sah. Sebab syarat ni syarat. Walaupun syarat wajib berpuasa, tapi juga menjadi syarat sah puasa. Dia tak boleh. Jadi dia memang akan dihisap jugalah nanti. Baik. Yang kedua, mukallaf. Mukallaf tu apa? Baligh. Baligh dan berakal. Baligh dan berakal. Baligh berakal. Maksudnya kalau baligh umur 20 tahun dah tapi gila, tak kena. Kemudian ataupun belum berakal tapi belum baligh. Kanak-kanak lelaki umur 10 tahun. Dia tak keluar, belum lagi mimpi basah. Maka tak kena, tak diwajibkan berpuasa. Yang ketiga, mampu. Mampu ni maksudnya bukan orang sakit lah. Kalau dia puasa mati. Itu bab lain. Puasa mati. Contoh orang yang kena makan ubat selalu. Yang keempat, sehat. Dan yang kelima, bermukim. Bermukim ni maksud dia orang yang tetap di tempat. Kalau orang musafir, ni kena catatan penting. Kalau orang yang bermusafir, kalau dia bertolak sebelum terbit fajar, sebelum azan subuh, sebelum masuk waktu subuh, dia bertolak sebelum masuk waktu subuh. Contoh, masuk waktu subuh di sini dalam pukul 6:01.
Maknanya dia bertolak. Misalkan dia bertolak dari rumah dia pukul 5 pagi. Pukul 5 pagi dia bertolak. Tak masuk subuh lagi, dia bertolak. Maka hari itu dia tak diwajibkan berpuasa. Kalau dia puasa, boleh. Memang boleh lah. Memang dia tak, memang sah lah puasa dia tadi. Tapi kalau misalkan, hari ini tak mau puasa lah. Walk kereta drive tu kan. Dia boleh tahan, tapi dia boleh tahan, tapi dia pilih untuk tak puasa. Tak berdosa. Wajib qada. Wajib qada. Tapi kalau dia bermusafir selepas masuk waktu subuh, maka dia wajib berpuasa pada hari itu. Wajib. Kecuali kalau dalam perjalanan dia tak mampu, misalkan mabuk atau perjalanan itu dia mabuk perjalanan, mabuk atau dia naik kapal terbang, dia naik kapal, mabuk laut. Jadi dia pun batal sebab perut kosong kan, masuk angin perut kosong, dia pun batalkan puasa dia makan ubat anti mabuk lah apa semua tu, kemudian makan apa semua, yang tu dibolehkan sebab apa? Dia waktu tu dianggap sebagai uzur. Tapi kalau dia mampu dari perjalanan, dia bertolak wajib apabila dia mampu. Dia bertolak lepas subuh, dia wajib hukumnya. Kecuali dalam sebab-sebab tadilah, dia sakit dalam perjalanan atau sebagainya yang tu. Baik. Faslun fi arkanis saum. Arkanuhu thalathatu asya'a. Niyatun laylatan likulli yawmin fil fardi wa tarku mufattirin dhakiran mukhtaran ghaira jahilin ma'dhurin wa sa'imun. Fasar rukun puasa. Rukun puasa ada 3. 1. Niat di waktu malam untuk setiap hari bagi puasa fardu. Ni mazhab Syafi'i, wajib niat setiap malam. Tapi biasanya kalau sebelum puasa tu banyak guru-guru yang nasihat kalau biasanya istiqbar Ramadan. Istiqbar Ramadan hukum dia apa? Hukum dia sunnah. Sebab Nabi SAW pernah mengumpulkan beberapa orang sahabat, panggil sahabat-sahabat mai dengar, yang patut dicatat itu adalah pada hari terakhir bulan Sya'ban. Nabi berpesan, qad adhallakum syahrun mubarakun, qad adhallakum syahrun azimun mubarakun, syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahr. Itu panjang sabda Nabi itu. Telah datang kepada kamu satu bulan yang agung, lagi diberkati, bulan yang di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi istiqbar Ramadan tu hukumnya sunnah. Ustaz tahu boleh guna dalil ni. Baik. Jadi kalau ada orang-orang Wahabi, Sarawak pun ada Wahabi. Kan, dulu mufti Sarawak pun pernah ada mufti Wahabi, betul Ustaz Hasan? Ustaz tahu betul? Bukan mufti dia mufti Perlis dulu tapi orang Sarawak. Mufti Perlis orang Sarawak. Maknanya orang Sarawak duk pergi jadi Wahabi kat tempat lain lah. Yang tu kan betul. Juanda. Betul? Aduh, kacau tu. Okey, baik, tak apalah. Dia pergi kat depa lah. Jadi biasanya istiqbar Ramadan, guru-guru atau ustaz-ustaz yang istiqbar Ramadan ni, dia akan ingatkan niat pada setiap malam bulan Ramadan. Kemudian dia kata kemudian kalaulah awal hari pertama puasa tu, niatkan ikut mazhab Imam Malik. Sahaja aku niat berpuasa sebulan penuh fardu Ramadan kerana ikut mazhab Imam Malik, kerana Allah Ta'ala. Niat macam tu. Sebab apa? Nanti takut kita terlupa. Kalau kita terlupa dengan sebab kita niat tadi itu, mencukupi dah niat kita. Baik. Dan kita niat macam tu, tapi kalau untuk setiap malam bulan Ramadan tu kita niat juga. Kalau kita ingat tu memang kita niat jugalah untuk setiap hari. Sahaja aku berpuasa, nawaitu sauma ghadin an ada. Yang tu kita niat juga setiap malam. Tapi niat yang tadi itu, niat ikut mazhab Imam Malik itu pada awal sahaja, kerana berhati-hati takut kita terlupa.
Kalau perempuan pula misalkan dia niat dah ikut mazhab Imam Malik tu, kemudian sampai 10 Ramadan dia datang haid atau dia melahirkan. Datang haid atau melahirkan. Kalau melahirkan ni biasanya waktunya lama lah. Tapi kalau haid ni biasanya datang dalam 7 hari. Kita ambil lah mudah 10 hari. 10 hari. Maknanya dari 11 Ramadan sampai 20 Ramadan dia tak boleh puasa. Masuk 20 Ramadan suci. 20 Ramadan malam tu suci. Dia niat pula. Niat ikut mazhab Imam Malik tadi tu pada hari yang masih berbaki. Dia niat macam tu. Pada hari yang masih berbaki dalam bulan Ramadan ini. Niat macam tu. Okey, baik. Yang kedua, meninggalkan perkara yang membatalkan puasa secara sedar. Kalau buat perkara yang membatalkan puasa secara tak sedar, yang tu tak batal puasa dia. Nanti kita tengok apa perkara yang membatalkan puasa. Tidak terpaksa. Contoh, makan. Dia lupa makan. Makan. Lupa. Rezeki. Yang tu dia rezeki. Allah bagi rezeki pada dia. Tidak terpaksa. Kalau dia dipaksa, yang tu lain. Kalau engkau tak batalkan puasa, aku bunuh. Yang tu dah tak membatalkan puasa. Tidak bodoh. Tidak bodoh ini maksudnya tidak bodoh ni, saya duk fikir apa nak bubuh kata tidak jahil. Jahil rasa dengar macam kasar lagi walaupun maksud dia sama. Orang yang baru memeluk agama Islam dan dia jahil. Baru masuk agama Islam, dia jahil. Dia tak tahu kalau buat benda ni membatalkan puasa. Nanti kita akan tengoklah perkara yang membatalkan puasa. Dia tak tahu. Yang dia tahu tu makan minum. Dia tak tahu yang lain-lain tu. Jadi baru masuk Islam hari ni, dapat seminggu lepas tu masuk bulan puasa. Jadi macam mana bila dia nak belajar dah PKP pula. Bila dia nak belajar. Jadi yang ni tidak membatalkan puasanya. Tapi kalau dia masuk Islam lama dah, masuk Islam kat 5 tahun dah, tapi tak tahu perkara tu membatalkan puasa. Betul-betul dia tak tahu. Tapi tak tahu sebab apa? Sebab dia pun tidak ada semangat untuk belajar. Yang tu dia kena ganti puasa dia. Hati-hati. Dan tidak uzur. Baik. Yang ketiga, orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa. Maksudnya, orang yang berpuasa kita, maksudnya kena ada orang yang berpuasa. Baik, faslun fima yujibul qada'a wal kafarata wa yajibu ma'al qada'i lis-sawmi al-kafaratul 'uzma wat ta'ziru 'ala man afsada sawmahu fi ramadhan yawman kamilan bijma'in tammin athimin bihi lis-sawm. Fasal perkara yang mewajibkan qada' dan kafarah. Diwajibkan qada' puasa dan membayar kafarah yang paling besar serta dikenakan ta'zir pada orang yang merosakkan puasa Ramadan dengan jima'. Dengan jima' yang sempurna di waktu siang hari yang sempurna. Jima' ni bersetubuh. Jadi bersetubuh pada waktu siang hari walaupun liwat, walaupun dia tak setubuh melalui faraj tapi dia melalui dubur juga sama. Ataupun dengan haiwan. Dengan haiwan. Dia tak tahu orang. Dia mungkin dia jomblo single kan. dia nama jomblo kan. Jomblo apa saja dia tengok jadi comel. Dia tengok orang lintas depan pun comel. Dia tengok dia bela kambing tu jadi comel. Atau orang mati. Orang mati. Walaupun tidak inzal, walaupun tidak keluar mani, tetap dianggap sebagai jima'. Jima' ni apa? Lepas saja hasyafah masuk ke dalam faraj. Jadi kalau hasyafah tu, topi keleda helmet tentera Jerman tu masuk saja dalam faraj, dah dianggap berjima'. Walaupun tak keluar mani. Dan dia berdosa sebab perbuatannya tersebut disebabkan pembatalan puasa semata-mata. Maksud puasa ada tambahan tu, saya lupa tambahan semata-mata. Maksud dia kena kafarah yang paling besar. Dia berdosa sebab apa? Sebab dia membatalkan puasa dengan jima' pada waktu siang hari. Ada hari tu ada viral kan isu, ada seorang ustaz yang kata kalau lah macam pengantin baru, dia menggebu-gebu lagi syahwat dia, kalau
tak mau bagi kena kafarah, dia makan dulu. Dia makan dulu, selepas tu berjimak dengan isteri. Jadi dia tidak kena kafarah. Sebab apa? Dia membatalkan puasa dia tadi tu bukan dengan jimak, tapi dengan makan. Disebut macam tu. Jadi memang tak kena kafarah, tapi dia itu berdosa besar. Dosa besar. Hati-hati. Memang tak kena kafarah. Sebab apa? Dia makan dulu. Lepas tu baru dia berjimak. Dia tak kena kafarah sebab jimak tadi, tapi dia berdosa besar sebab dia membatalkan puasa tadi tu. Baik. Walaupun tujuan dia itu memang tujuan dia jimak. Yang membatalkan puasa tadi sebab apa? Sebab nak jimak. Tapi dia buat trik macam tadi tu. Helah macam tadi tu. Tetap berdosa. Dosa bukan dosa kecil. Dosa besar. Hati-hati. Dan kalau boleh mendapatkan laknat Allah. Na'udzubillah. Baik. Sebab tu Ustaz kata kalau nak kahwin tu sunnah macam Nabi bulan Syawal. Yang tu lepas bulan puasa. Jadi jangan dalam bulan puasa jam. Baik. Baik, ma yujibul qada'a wal imsaka wa yajibu ma'al qada'i al imsaku lis-shaumi fi 6 mawadhi'a. Al-awwalu fi Ramadan la fi ghairihi ala muta'addim bi fitrihi. Tadi ya wajib qada' dan wajib kafarah. Kafarah tu apa? Kafarah tu apa? Saya ni tak tulis ni, saya tak tulis apa kafarah uzma tu, saya tak catik rasa ni. Kena catik ni. Kena catik. Kafaratul uzma tu maksud dia kena ikut urutan. Yang pertama, kalau misalkan ada orang buat macam tu berjimak pada siang hari bulan Ramadan. Walaupun dia berzina. Contoh dia tak buat dengan isteri dah, dengan berzina, lagi teruklah. Otomatik dosa zina. Lepas tu berjimak dengan isteri ni berpahala. Ustaz kata berpahala. Sudah sedap berpahala pula. Itu. Jadi apa jadi kalau berzina pun tetap kena sama. Yang pertama, dia kena memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Tapi sekarang tak ada hamba sahaya. Macam mana? Jadi kena berpuasa 60 hari berturut-turut. 60 hari berturut-turut. Bayangkan 30 hari pun tak tahan, apalagi 60 hari. Kuat sangat ke apa iman dia tu. Jadi jangan main-main. Kalau dia tak mampu berpuasa 60 hari berturut-turut, dia kena bagi makan 60 orang fakir miskin. Seorang fakir miskin dia kena bagi seorang secupak. Maknanya 60 cupak. Itu kalau kita pergi pejabat zakat, semua ada kiraan mana sa', mana cupak, mana ada semua. Yang tu kiraan berdasarkan ikut pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi macam tu. Jadi ingatlah, ikut urutan tu, bukan boleh pilih. 3 ni boleh pilih tak Ustaz? Tak boleh. Dia kena ikut yang pertama dulu. Ni hati-hati. Berat. Baik. Ma yujibul qada'a wal imsak ويجب مع القضاء الإمساك للصوم في 6 مواضع. الأول في رمضان لا في غيره على متعد بفطره، والثاني على تارك النية ليلا في الفرض، والثالث على من تسحر ظانا بقاء الليل فبان خلافه. Perkara yang mewajibkan qada dan menahan diri. Diwajibkan untuk qada puasa dan menahan diri. Maksud menahan diri itu apa? Dia tak boleh menahan diri dari makan dan minum dan hal-hal yang membatalkan puasa pada 4 tempat. Jadi dia wajib qada, dan bukan bermakna lepas tu dia boleh buat benda-benda yang membatalkan puasa. Yang pertama, di dalam bulan Ramadan, tidak pada selain Ramadan, bagi orang yang sengaja membatalkan puasanya. Jadi orang yang sengaja membatalkan puasa hanya untuk bulan Ramadan, dia macam contoh, dia makan. Sengaja dia makan. Lepas tu apa? Alang makan terus sampai makan. Tengah hari makan. Dia tak boleh. Dia tak boleh. Dia kena tahan. Buat dia makan pula tu haram. Dia kena tahan diri dia. Atau contoh, dia membatalkan puasa dengan sebab keluar mani dengan sengaja. Keluar mani dengan sengaja. Lepas tu, lepas keluar mani dengan sengaja tadi, batal lah, secara automatik batal puasa dia. Kemudian dia nak
makan, tak boleh. Dia kena tahan diri. Yang kedua, bagi orang yang meninggalkan niat di waktu malam untuk puasa fardu. Puasa fardu tadi kita dah bahas, dia kena niat pada waktu malam sebelum fajar tu. Jadi macam mana kalau dia terlupa? Dia terlupa, dia tetap tak boleh makan. Alang-alang dah tak niat malam tadi, alang-alang makan. Tak boleh. Baik, yang ketiga, bagi orang yang bersahur, yang menyangka masih malam dan ternyata sebaliknya. Dia makan sok. Makan sok, dia ingat malam lagi. Dia ingat malam lagi. Tengok-tengok rupa-rupanya, cerah dah. Azan subuh dah tadi. Speaker masjid tak bunyi. Macam mana? Dia kena tahan. Tak boleh makan. Dia kena tahan. Baik. Warabi'u ala man aftara dhannan al-ghuruba fabana khilafuhu aidan wal khamisu ala man bana lahu يوم 30 من شعبان أنه من رمضان والسادس على من سبقه ماء المبالغة من مضمضة واستنشاق. Yang keempat, bagi orang yang berbuka puasa yang menyangka matahari sudah terbenam dan ternyata sebaliknya juga. Contoh, dia puasa fardu lah, puasa hari tu. Dia masuk petang, dia ingat maghrib dah. Dia pun buka puasa lah. Allahumma makan, Allahumma barik lana, apa tu, doa Allahumma lakas sumtu, apa semua. Tengok, dengar orang azan. Dia dengar orang azan, dia wajib untuk qada puasa tadi. Baik, kalau contoh, misalkan, dia tidur sampai asar. Sebelum asar dia bangun, dia tengok gelap, kan hujan tu gelap macam malam. Dia duduk dalam rumah, gelap betul-betul. Dengar azan. Dia ingat maghrib. Dia pun minum, baca doa apa semua. Tengok-tengok lah, lepas makan kenyang apa semua, tengok cerah. Matahari naik balik, matahari terang balik. Dia boleh makan tak lepas tu? Lalang dah, batai-batai dah makan lah. Goreng cucuk kodok. Tak boleh. Tak boleh. Hukum dia haram. Dia kena tahan sampai masuk buka puasa, baru dia boleh makan. Yang kelima, bagi orang yang sudah jelas padanya hari 30 Sya'ban dan ternyata hari itu adalah hari pertama Ramadan. Contoh, hari ini 29 Sya'ban. Dia tengok esok. Esok ni dia memang yakin esok 30 Sya'ban. Dia pun tak niat puasa lah. Dia pun masuklah pagi subuh tu apa semua, sampai pagi tu tengok kerajaan memang betul-betul lah kawan dia, abang aku dengar malam tadi kerajaan abang kata hari ni 1 Ramadan. Boleh tak? Dia makan lepas tu, aku tak niat malam tadi memang kena qada. Tak niat malam tu memang kena qada. Tak niat malam tadi. Macam mana ni? Dia kena ni. Kena apa? Kena tahan diri, dia tak boleh makan lepas tu. Saya pernah lah, tapi di Yaman bukan untuk bulan Ramadan, bulan Syawal. Di Indonesia sekali, di Yaman sekali, waktu di Hadramaut sekali. Waktu tu kami dah sembahyang tarawih dah 20 rakaat. Sembahyang tarawih dah 20 rakaat apa semua. Tahu-tahu waktu kat Jawa tu Pak Kia tu, tahu-tahu Pak Kia tu kan, Amir ni takbir. Dia takbir seronok. Tak apalah 20 rakaat esok raya. Itu. Nama di Hadramaut pun sama. Pernah terjadi macam tu. Jadi kita semua dah sembahyang dah tarawih 20 rakaat. Lepas tu kita dah niat dah untuk puasa esok. Tengok yang terjadi apa? Esok tu raya. Tapi tak ada masalah yang tu. Pahala tarawih tu kita tak dapat. Solat sunat ni tak dapat. Dan kita ingat sembahyang tarawih ni dia kedudukan dia lebih rendah daripada solat rotib sembahyang ba'diyah isyak. Jadi ada orang yang lepas sembahyang isyak dia duduk, dia tunggu. Dia tak sembahyang, lepas sembahyang isyak 4 rakaat tu, sembahyang fardu isyak, dia tunggu. Dia tak bangun. Orang lain sembahyang, kan biasanya masjid dia akan bagi timing untuk kita sembahyang ba'diyah. Dia tak tunggu. Dia tak solat, dia duduk tunggu sahaja. Duduk tunggu sambil main handset apa semua tu. Lepas tu nanti tarawih dia bangun sembahyang. Nampak macam cerdik. Nak cari yang sembahyang yang banyak ni, tapi tidak. Kedudukan rotib ba'diyah isyak ni lebih tinggi daripada kedudukan solat tarawih.
Jadi jangan lupa. Buatlah ba'diyah walaupun 2 rakaat. Sebaiknya 4 lah, tapi kita buat 2. Tak apalah, daripada tak buat langsung. Buatlah. Yang keenam, orang yang tertelan air ketika bersungguh-sungguh pada saat berkumur-kumur atau menghisap air ke dalam hidung. Dihisap-hisap air ke dalam hidung, masuk terasa sampai ke otak ni, batal puasa dia. Kumur tertelan. Air segelas dia kumur. Kalau dia ludah, dia keluar air balik tinggal setengah gelas. Yang setengah lagi masuk mana? Masuk perut lah. Jadi batal puasa dia kena qada. Faslun fima yubtilu sauma. Fasal perkara yang membatalkan puasa. Yabtulu saumu biriddatin wa haidin wa nifasin aw wiladatin wa jununin walau lahdatan wa biigma'in wa sukrin ta'adda bihi in amma jami'an nahari. Fasal perkara yang membatalkan puasa. Batal puasa sebab murtad. Ustaz atau dengan yang lain-lain, saya minta izin malam ni kita buat bagi banyak sikit lah malam ni. Sebab kita nak ligan masa esok. Esok insyaAllah kita buat bagi cepat lah. InsyaAllah target saya esok tu dalam 10.40 tu kita dah selesai dah insyaAllah. Untuk yang malam ni saja. Kita lajak lama sikit lah malam ni. Sebab kita nak ligan, saya duk tengok ni ada 10 muka lagi ni. Ni ada 10 muka lagi. Baik. Fasal perkara yang membatalkan puasa. Batal puasa sebab murtad. Na'udzubillah, kita minta simpang daripada perkara ni murtad. Ingatlah, kita sejahat-jahat apapun, pertahankan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam diri kita. Malas tara mana pun nak buat syariat, pertahankan la ilaha illallah. Selalu doa, ya Allah matikanlah kami dengan kalimah la ilaha illallah. Selalu doa macam tu. Barang siapa man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir kalam dia adalah la ilaha illallah, dia masuk syurga. Yang kedua, haid. Haid nifas. Contoh dalam 5 minit lagi nak buka puasa, tiba-tiba dia rasa darah haid keluar. Dia macam batal lah, secara automatik batal puasa dia. Batal puasa dia. Tapi dia tetap dapatlah pahala hari tu. Pahala dia tahan lapar sampai petang tu kan, dia tetap dapat. Tapi wajib qada lah. Kemudian nifas, melahirkan. Ibu saya pernah lah, ibu saya pernah macam ni. Waktu tu adik saya yang paling bongsu. Jadi daripada pagi tu memang niat puasa lah. Niat puasa lah daripada pagi tu. Sok apa semua tu, tak tahu sahur rasanya di hospital rasanya. Tapi ni lah, puasa lah kan. Orang kalau dia mengandung ni biasanya dia kebanyakannya dia tidak keluar haid. Dia tak keluar haid. Jadi sampai sakit dia tu lama, sampai dalam sejam lagi tu nak buka puasa. Doktor kata kau nak tunggu dulu lah. Mak saya kata, ibu saya kata, tak payahlah, sakit ni sakit dari pagi tu nak tunggu pula. Jadi memang tak puasa lah. Jadi adik saya tu akhirnya, abah saya kebetulan malam tu pun malam hari raya lah kan. Hari last puasa tu, malam hari raya. Letak nama Ainul Fitriyah. Mata hari fitri. Matahari hari fitri lah, hari Aidul Fitri tu. Kemudian melahirkan. Gila walaupun sekejap. Tengah-tengah puasa jadi gila. Batal puasa dia. Gila. Yang seterusnya, pengsan dan mabuk yang disengaja. Pengsan ni tak disengaja dan mabuk yang disengaja. Jika keduanya itu meliputi sehingga seluruh waktu siang. Kalau waktu siang maksudnya penuh, pengsan dan mabuk dia tadi itu daripada sebelum subuh sampai buka puasa, tak sah puasa dia. Maksudnya macam mana? Dia kena bangun juga walaupun sekejap. Contoh dia pengsan. Contoh dia pengsan daripada dia nak puasa lah. Dia nak puasa malam tu, dekat-dekat sebelum subuh tu dia pengsan. Pengsan sampai zuhur. Lepas tu dia terjaga sekejap. Pengsan balik sampai buka puasa. Sah puasa dia. Itu sah. Maksudnya jika keduanya itu meliputi sehingga seluruh waktu siang.
Jadi syarat nak bagi sah macam mana? Dia kena jaga juga walaupun sedikit. Baik. Faslun fi hukmil iftari fi Ramadhan. Biasanya tak ada lah pengsan sampai macam tu. Tak tahu lah kalau di hospital. Ada lah orang sakit sampai tak boleh tu ada. Al-iftaru fi Ramadhan arba'atu anwa'in wajibun kama fil haidi wan nufasa'i wa jaizun kama fil musafiri wal maridi wala kama fil majnuni wa muharramun kaman akhara qada'a Ramadhana ma'a tamakkunihi hatta dhaqal waqtu anhu. Fasal hukum berbuka puasa Ramadan. Hukum berbuka puasa pada siang hari Ramadan ada 4 jenis. Satu, wajib bagi orang yang haid dan nifas. Orang yang haid dan nifas wajib dia berbuka puasa. Wajib. Ini mazhab Syafi'i kata wajib. Jadi maksudnya orang yang haid dan nifas batal puasa dia, terus dia kena dimakan, minum apa semua dia kena. Yang kedua boleh. Maksudnya mubah. Boleh jaiz. Jaiz ni boleh. Mubah lah. Bagi orang yang bermusafir dan orang yang sakit. Orang yang bermusafir, maksudnya tadi inilah orang yang bermusafir yang bertolak sebelum terbit fajar. Maksudnya sebelum masuk waktu subuh. Dia boleh pilih nak puasa ke nak batal. Dan orang yang sakit, orang yang bermusafir, kalau dia bertolak lepas subuh, kemudian dia mabuk apa semua tu, tu dia masuk dalam kategori orang yang sakit. 3, tidak wajib dan juga tidak. Tu kalau tengok bahasa Arab dia wala kama fil majnun. Jenuh. Kalau tak ada syarah macam mana kita nak ni? Ini bagus kepada memanglah ini satu kebaikan yang terus mengalir pahalanya, jariah yang terus mengalir bagi tuan-tuan guru, ulama-ulama kita yang terdahulu yang mengarang syarah, tulis syarah macam yang kita ni. Jadi kita tak tahu ni macam mana nak baca. Wala jenuh. Dan tidak habis. Sebenarnya tidak wajib dan juga tidak mubah, tidak sunnah, tidak makruh dan tidak haram. Tak ada hukum. Maksudnya tak ada hukum. Seperti mana orang gila. Yang keempat, haram bagi orang yang melambatkan. Maksudnya haram orang berbuka puasa. Maksudnya haram orang tak berpuasa. Bagi orang yang melambatkan qada puasa padahal dia mampu melakukannya sehingga jadi sempit waktu untuknya berpuasa qada. Contoh perempuan, puasa baru-baru ni dia tertinggal sebanyak 10 hari. Tertinggal 10 hari. Kemudian sampailah pada bulan Sya'ban yang akan datang. Bulan Sya'ban yang nak main ni. Bulan Sya'ban tu berbaki 10 hari lagi sahaja nak masuk bulan Ramadan. Berbaki 10 hari sahaja lagi nak masuk bulan Ramadan. Maka haram hukum dia. Haram hukum dia kalau dia tidak berpuasa. Maksudnya wajib dia berpuasa. Dia wajib puasa. Baik. Tak apa pertanyaan. Nanti saya cuba jawab. Baik. Ma yatarattabu 'ala al-iftar fi Ramadan wal aqsamu al-iftar arba'atun aidan awwaluha ma yalzamu fihi al-qada' wal fidyatu wa huwa ithnani. Al-awwalu al-iftar li khawfin 'ala ghairihi. والثاني الإفطار مع تأخير قضاء مع إمكانه حتى يأتي رمضان آخر. Baik, akibat yang terjadi kerana berbuka di siang hari Ramadan. Jadi ada beberapa akibat. Akibat tu efek apa yang perlu dia buat. Baik, bahagian berbuka puasa di siang hari bulan Ramadan juga ada 4. 1, wajib qada dan membayar fidyah. Sekejap. Wajib qada dan membayar fidyah. Bayar fidyah ni apa? Satu cupak. Satu mud, satu cupak. Ada kiraan, ada yang sebut 510 lebih kurang, 510 gram. Bukan kilo lah, 510 kilogram bankrupt orang tu. Baru tahu duk buat sangat. Ni. Tapi yang ni dia ada beberapa sebab. Baik.
Kita ada wajib qada dan membayar fidyah. Ada beberapa sebab minta maaf, ada beberapa bahagian. Ia terbahagi kepada dua. Pertama, berbuka kerana takut berlaku mudarat atas sesuatu selain dari dirinya. Contoh, dia puasa. Kemudian dia nampak kambing jatuh dalam sungai. Jadi dia pun nak selamatkan kambing tadi. Dia nak selamatkan kambing tadi. Berenanglah, air masuk dalam telinga, dalam hidung apa semua masuk. Jadi apa, kalau ada yang pernah tanya dulu, pelajar derang, dia pernah tanya, kentut dalam air batal puasa tak? Batal. Kentut tu kan keluar angin, gas tu keluar, air akan masuk. Katanya macam tu. Jadi batal puasa. Kalau kentut dalam air batal puasa. Yang pertama berbuka kerana takut tadi itu kalau pada orang lain. Contoh juga ada kalau dalam Hasyiah Bajuri itu disebut kaedah ni masuk dalam ibu yang masih menyusui. Ibu yang menyusui, dia berbuka puasa sebab takut terjadi apa-apa pada anak dia. Itu contoh, takut air susu tak keluar, apa semua macam itulah. Jadi dia wajib qada dan membayar fidyah 510 gram. 10 gram apa dia tu? Makanan pokok, makanan asas negeri tersebut. Macam kita beras. Kedua, berbuka kemudian melambatkan qada puasa padahal dia mampu untuk berpuasa sehingga sampai pada bulan Ramadan berikut. Contoh, dia buka puasa, dia perempuan yang haid sebanyak 10 hari. Dia tak qada, dia lambatkan puasa padahal dia mampu. Bukan sebab dia sakit. Bukan sebab dia sakit atau ada urusan yang memerlukan dia itu untuk tidak berpuasa. Contohlah kerja-kerja teruk yang memang perlu untuk dia itu tak berpuasa. Baik. Jadi dia berbuka, lepas tu dia lambatkan sebanyak 10 hari. 10 hari ni. 10 hari sampailah bulan Syaban, 25 Syaban. Dia sempat qada dalam 5 hari sahaja. 5 hari lagi dia tak sempat qada. Maka dia wajib qada selepas bulan Ramadan berikut. Selepas bulan Ramadan habis, dia wajib qada. Bulan Syawal tu dia kena qada terus. Maksudnya 1 Syawal tu haram lah puasa. 2 Syawal dia kena qada. Dan dia wajib membayar fidyah 1 mud untuk sehari. Maknanya 5 hari 5 mud. 5 cupak. Macam tu. Okay, baik. Wa thaniha ma yalzamu fihi al-qada'u duna al-fidyati wa huwa yakthuru kamughman alayhi, wa thalithuha ma yalzamu fihi al-fidyatu duna al-qada'i wa huwa shaykhun kabirun, wa rabi'uha la wala wa huwa al-majnun alladhi lam yata'adda bi jununihi. 2, wajib qada' tanpa fidyah. Wajib qada' sahaja. Tak perlu bayar fidyah. Dan ini banyak seperti orang yang pengsan sepanjang hari. Pengsan sepanjang hari yang tadi kita sebut tu. Pengsan sepanjang hari. Begitu juga orang yang terlupa niat malam hari. Ataupun orang yang sengaja membatalkan puasanya, dia wajib qada', tak perlu bayar fidyah. Dia bayar fidyah ni bila? Kalau dia sampai bulan Ramadan tu, dia tak qada lagi. Bulan Ramadan dah masuk, dah 1 Ramadan. Contoh 5 hari dia tak qada lagi, sampai bulan Ramadan masuk 1 Ramadan. Lepas bulan Ramadan dia kena apa? Dia kena dia kena qada dan dia kena bayar fidyah. Begitulah seterusnya. Kira-kira tu. Kalau misal contoh dia sampai 10 tahun dia tak bayar 5 hari ni. Kalilah. 10 kali 5 mud. 50 mud, 50 cupak. 3, wajib membayar fidyah tanpa qada', iaitu orang tua yang tidak mampu berpuasa. Ada orang tua tak boleh puasa, ada langsung memang tak boleh, bayar fidyah untuk dia. Tuan-tuan kita apa semua tu kita bayar. Tanya-tanyalah dekat orang tua kita semua, tolong kita bayar. Sebab apa? Itu menjadi salah satu cara untuk kita berbakti kepada orang-orang tua kita. Yang keempat, tidak wajib qada' dan tidak wajib fidyah, iaitu orang yang gila tanpa disengaja.
Memang gila tanpa disengaja. Faslun fima yasilu ilal jawfi wa la yufattiru. Alladhi la yufattiru mimma yasilu ilal jawfi. Sab'atu afradin ma yasilu ilal jawfi binisyanin au jahlin au ikrahin wa bijarayani riqin bima baina asnanihi wa qad ajaza an majjihi li'udhrihi. Fasal perkara yang sampai ke dalam rongga. Maksudnya ke dalam lubang rongga lah. Lubang rongga ni lubang ni. Jawf ni lubang yang ke dalam ni. Dan tidak membatalkan. Maksudnya bukan dalam mulut, lubang ni, lubang ni, apa nak sebut ni, jawf lah. Dan tidak membatalkan. Ada perkara yang masuk dalam ni tapi tidak membatalkan. Perkara yang tidak membatalkan puasa ketika sampai ke dalam lubang rongga ada 7. Satu, sesuatu yang sampai ke dalam lubang rongga disebabkan lupa. Terlupa makan, yang tu rezeki. Tak batal puasa dia. Atau tidak tahu, dia tak tahu. Kata benda tu diharamkan, dia memang tak tahu. Contohnya dia baru masuk Islam. Baik. Baru masuk Islam dan dia dah berusaha dah untuk belajar, cuma belum sampai lagi dalam bab tu. Macam mana? Jadi yang tu dia tidak membatalkan puasa dia. Lepas orang bagi tahu tu, kalau dia buat juga esok tu, batal. Yang ketiga, atau terpaksa. Tadi kita dah bahas. Yang keempat, air liur yang mengalir dengan sesuatu yang terdapat pada celah-celah gigi dan dia kesusahan untuk membuangnya kerana ada uzur. Contoh kopi. Ada kopi. Kita minum kopi. Ada lekatlah biji-biji kopi itu celah gigi. Kita nak cuba buang memang payahlah. Kalau masuk kesusahan, betul-betul susah nak buang tu. Kita dah beruih gigi. Dia tak ni juga. Dia ada yang tu masuk dengan air liur. Bukan dengan kita sengaja lah, memang kita tak boleh dah nak buang tu. Yang tu tidak membatalkan puasa. Maksudnya kopi tadi itu bukan kopi yang diminum pada pukul 8 pagi. Bukan. Kopi yang diminum pada ketika waktu sahur. Ketika waktu malam. Wa ma wasala ilal jawfi. Wa kana ghubara tariqin. Wa ma wasala ilaihi. Wa kana gharbalata daqiqin. Au dhubaban ta'iran. Au nahwahu. Wallahu a'lamu bissawab. Yang kelima, sesuatu yang sampai ke dalam lubang rongga yang berupa debu jalanan. Debu-debu dekat jalan yang tu. Dia naik motor, menguap, masuk debu tu dari dalam mulut, tidak membatalkan puasa. 6, sesuatu yang sampai ke dalam lubang rongga yang berupa ayakan tepung. Bukan tepung tu, maksudnya tiup-tiup tu. Yang ketujuh, atau lalat yang terbang dan sebagainya. Lalat terbang masuk. Tak batal puasa dia. Wallahu a'lamu bis-shawabi. Dan Allah Ta'ala yang maha mengetahui tentang perkara yang benar. Nas'alullahal karima bijahi nabiyyihil wasimi ay yukhrijani minad dunya musliman wa walidayya wa ahibbai wa man ilayya intama wa ay yaghfirali wa lahum muqhimatin wa lamama. Kami memohon kepada Allah Ta'ala yang maha mulia dengan pangkat Nabi yang tampan. Semoga Allah Ta'ala mengeluarkan aku, kedua orang tuaku, para kekasihku dan orang yang mempunyai hubungan denganku dari dunia ini sebagai Muslim. Dan semoga Allah Ta'ala memberi ampunan kepadaku dan mereka semua dari dosa-dosa yang besar dan kecil. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah ibn Abdil Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manafin Rasulillah ila kafatil khalqi Rasulil Malahim Habibillahil Fatihil Khatim wa alihi wa sahbihi ajma'ina walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga Allah Ta'ala memberi rahmat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdil Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf, utusan Allah kepada seluruh makhluk. Jadi Nabi Muhammad ini diutus untuk seluruh makhluk, bukan cuma untuk umat manusia saja. Jin pun kena semua. Baik. Dan bukan untuk kaum Nabi Muhammad, bukan untuk macam contoh Bani Israel. Jadi umat Nabi-Nabi dulu diutus hanya untuk Bani Israel sahaja. Sedangkan untuk semua, seluruh alam. Utusan yang berjihad di medan peperangan. Kekasih Allah, pembuka dan penutup para Nabi. Dan semoga tercurah pula kepada keluarga baginda dan para sahabat baginda sekalian. Dan segala puji hanya milik Allah Ta'ala, Tuhan semesta alam. Ustaz Atta, kita baca sikit lagi boleh kot? Baca sikit lagi lah ni, haji ni. Sebab kita ni Ustaz boleh tahan, Ustaz Atta boleh tahan ikut mata nampak macam ni. Saya duk nampak ni bagi kita dalam 2, 3. Nampak bagi kita dalam, jadi kita esok tak berat, tapi kita haji ni memang tak berat sangat dah sebab
Macam tadi saya sebut dalam bab zakat, mudahnya kita tanya pada lembaga-lembaga zakat yang berwenang di tempat kita. Jadi kita boleh tahu duit ni berapa. Pernah dulu mereka kata duit 14,000 dah kena, kalau duit kita simpan 14,000 kita kena keluar zakat. Kemudian naik pula berdasarkan nilai emas 17,000. Jadi itu kita yang nak naik apa semua tu kita kena tanya pejabat zakat. Jadi mereka lebih tahu. Kalau bab haji, kita sebelum haji dan sebelum umrah, kita biasanya dia ada manasik kan? Ada manasik. Jadi ikut yang tu. Saya baca bab, saya tak menguasai bab haji. Pertama, saya tak pernah haji lagi. Dan saya belum sempat umrah. Plan nak pergi umrah waktu duduk Yaman, plan nak pergi haji. Tapi perang, tak boleh pergi. Jadi, sebab apa Yaman dengan Mekah tu perbatasan. Naik ni je, naik bas saja. Tapi nak buat macam mana waktu perang tu? Jadi saya tak pernah haji dan tak pernah umrah. Jadi saya tak menguasai, saya tak faham kedudukan nak terang-terang tu, tak semacam orang yang pernah pergi haji tu. Baik. Kitabul Haji. Kita bacalah ni. Haji ni saya rasa tak banyak yang tanya, tapi saya baca aja. Faslun fi syuruti wujubil haji wal umrati wal haji wal umratu wajibani fil umri marratan wahidatan wala yajibani illa ala muslimin hurrin mukallafin mustati'in ma imkanil masiri wa takhliyatit tariqi. Kitab haji. Fasal syarat wajib haji dan umrah. Haji dan umrah adalah merupakan kewajipan sekali seumur hidup. Haji dan umrah tidak wajib kecuali ke atas orang muslim, merdeka, mukallaf, berkemampuan. Jadi apa berkemampuan maksud dia inilah dari segi biaya. Dia kena tengok juga dekat rumah dia. Di rumah dia tu ada ahli keluarga dia. Ada ahli keluarga, tinggalkan nafkah untuk ahli keluarga, nafkah semua cukup. Mampu melakukan perjalanan. Orang kuat lah, maksudnya tubuh badan dia mampu melakukan perjalanan. Dan sepinya jalan, yakni aman perjalanannya dari gangguan orang-orang jahat. Jadi tak ada masalah, tak ada gangguan apa-apa. Contoh kalau dia nak pergi haji, zaman dulu kan, melalui jalan darat tu ada perompak, ada lanun. Jalan laut ada lanun. Macam mana? Tak boleh lah. Yang tu dianggap sebagai uzur. Okey, baik. Faslun fi arkanil haji wal umrah. Jadi Nabi SAW menunaikan haji sekali selepas hijrah. Pada tahun 10 hijrah. Dan Nabi Muhammad pernah melakukan beberapa ibadah haji sebelum hijrah. Jadi disebutkan dalam yang ni disebutkan dalam kitab Takrirat Sadidah muka surat 470. Jadi Nabi Muhammad melakukan ibadah haji banyak kali sebelum hijrah yang tak terhitung, banyaklah. Dan Nabi umrah 4 kali. Yang pertama umrah Al-Hudaybiyah pada bulan Zulqa'dah tahun ke-6 hijrah. Yang kedua umratul qada. Ada yang sebut bukan umratul qada, ada umratul muqadah, umrah yang dilaksanakan. Ada yang sebut pendapat macam tu. Macam apa ni umratul qada ni ada dibahas juga ni dalam kitab Syama'il. Jadi disebutkan Imam Al-Bajuri ketika mensyarahkan bukan umratul qada ni qada. Qada maksudnya kita qada yang lepas bukan, tapi umratul muqadah. Dipanggil istilah macam tu. Jadi 7 Zulqa'dah. Pada 7 Zulqa'dah. Zulqa'dah tahun 7 Hijrah. Kemudian umrah yang ketiga, umrah selepas peperangan Hunain. Jadi Nabi berihram daripada Al-Ji'ranah. Al-Ji'ranah itu miqat lah. Nanti kita akan tengok miqat tu apa. Pada bulan Syawal 8 Hijrah. Kemudian yang keempat, umrah bersama haji. Menurut pendapat yang mengatakan, ulama yang mengatakan Nabi melakukan haji qiran. Haji qiran itu haji yang dilakukan bersama dengan umrah. Haji dan umrah ni wajib sekali seumur hidup. Kalau kita dah buat haji sekali, cukuplah. Tak wajib lagi dah walaupun kita mampu duit banyak. Alangkah baiknya kalau kita dah selesai haji ni, kita buat dah haji dan kita buat dah umrah, alangkah baiknya kita jangan pergi selalu, kita bagi orang yang tak pernah pergi lagi tu. Pahala dapat banyak. Kita mandalla ala khairin kafa'ilihi, barang siapa yang menunjukkan kepada jalan kebaikan, maka dia seperti orang yang melakukannya.
kita tolong orang buat haji yang wajib, kita mendapat pahala. Baik. Faslun fi arkanil haji wal umrah. Umrah pun sekali lah. Umrah pun sekali. Jadi kalau dah buat sekali, buat seterusnya jadi umrah yang sunnah. Wa arkanul haji wal umrati sittatun al-ihramu wal wuqufu bi'arafata wa tawaful ifadati was sa'yu wal halqu aw at-taqsiru wat tartibu fi mu'dhamil arkani. Wa arkanul umrati arkanul haji illa al-wuqufa. Fasar rukun haji dan umrah. Rukun haji dan umrah ada 6. Berihram, wukuf di Arafah, tawaf ifadah. Tawaf ifadah ini tawaf wajib lah, mudah cerita tawaf wajib. Tu ada catatan kaki tu, boleh baca tawaf ifadah. Baik, kemudian sa'i. Sa'i itu lari-lari kecil antara Safa dan Marwah. Yang kelima mencukur atau memendekkan rambut. Macam mana orang yang tak ada rambut? Orang yang tak ada rambut tak tu macam mana? The Rock, Vin Diesel, Jason Statham nak pergi umrah, contohlah kalau dia pergi Islam lah. Nak pergi haji apa semua tu macam mana? Jadi macam mana tu? Jadi dia ni lah, dia ambil pisau mata pisau tu, dia jalankan di kepala dia sebagai isyarat. Yang keenam, tertib dalam melakukan rukun. Adapun rukun umrah sama seperti rukun haji kecuali wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah dia tak termasuk dalam rukun umrah. Faslun fi wajibatil haji wa wajibatul haji sab'atun. Al-ihramu minal miqati wal mabitu bi Muzdalifata wa yahsulu bi lahzatin ba'da muntasafil laili wa ramyu jamratil aqabati sab'an yawman nahri wa ramyul jamarati thalathi ayyam at-tashriqi wal mabitu bi minan layali at-tashriqi wat taharruzu an muharramatil ihrami wa tawaful wada'i. Jadi saya cuma boleh hurai bab haji ini dari apa yang saya mengaji sajalah. Kalau tanya macam mana, yang tu saya tak ni lah. Sebab saya tak pernah lagi. Jadi yang pertama, kita tak pernah lagi. Jadi orang yang pengalaman pergi haji, dia lebih tahulah. Macam mana? Kita tak pernah lagi. Kita tak pernah ni tak apalah. Kita baca sahaja untuk pengetahuan. Nanti apa-apa pun, macam saya pun kalau nak pergi haji, nak pergi umrah nanti, memang saya akan ikut manasik juga. Untuk belajar lebih lagi. Macam kita belajar macam mana cara nak memandikan mayat apa semua tu. Suruh buat, jenuh juga tu kita. Lebih baik kita buat kursus jenazah, kita ikut sekali. Jadi lebih baik. Memang bukan lebih baik, memang sangat baik lah. Untuk lebih menambah pengetahuan kita. Pengalaman kita boleh tengok langsung. Kita boleh rasa langsung. Baik, perkara yang wajib di dalam haji ada 7. 1, ihram dari miqat. Miqat tu tempat dia, tempat niat dia tu. Nanti kita tengok miqat tu apa. Di mana miqat dia tu. Yang kedua, mabit di Muzdalifah. Mabit di Muzdalifah ni apa? Bermalam di Muzdalifah. Dan mendapat mabit di Muzdalifah dengan berada sebentar di sana selepas pertengahan malam hari raya Qurban. Baik. Yang ketiga, melempar jamratul aqabah sebanyak 7 kali lemparan pada hari raya Qurban. Yang keempat, melempar 3 jamrah. Jamrah al-kubra. Bukan al-ula, al-kubra tu. Tapi ada yang bubuh makna al-ula. Saya ikut ni. Tapi saya ikut al-Bajuri lah. Saya ubah. Tapi tak ubah lah yang di itu. Saya bagi itu. Jamratul ula. Jamratul ula ubah jadi jamratul kubra. Jamratul wusta dan jamratul aqabah. Pada hari-hari tasyrik. Jadi melempar tu satu tempat kena 7 biji. 7 biji batu. 7 kali. 7 biji. 7 biji lah. 7 biji. Jadi, kalau misalkan dia baling sebiji-sebiji. Kalau baling terus, ambil 3 biji baling. Dia anggap berapa kali? Dia anggap sekali. Baik. Yang kelima, mabit di Mina pada malam-malam hari tasyrik. Mabit di Mina. Bermalam di Mina pada malam-malam hari tasyrik. Yang keenam, menjaga diri dari melakukan perkara-perkara yang diharamkan ketika ihram. Nanti kita bahas yang ni. Kemudian yang ketujuh, tawaf wada'. Tawaf wada'. Ini tawaf perpisahan. Tawaf yang dilakukan semasa hendak meninggalkan Makkah. Baik. Wa wajibatul umrati ithnani al-ihramu minal miqati wat taharruzu an muharramatil ihrami. Kewajipan umrah. Perkara yang wajib di dalam umrah ada 2 perkara. 1, ihram dari miqat. 2, menjaga diri dari melakukan perkara-perkara yang diharamkan ketika ihram. Ini kewajipan umrah. Wa sunan faslun fi sunanil haji. Wa sunanul haji kathiratun minha al-ityanu bitalbiyati
wa taqdimul haji 'ala al-umrati wa tawaful qudumi wa rak'ata at-tawafi wa lubsu izarin wa rida'in abyadaini. Fasal sunat haji. Sunat-sunat haji itu ada sebanyak sunat-sunat haji itu banyak sekali. Di antaranya banyak sungguh. Antaranya memperbanyak talbiyah. Buat baca labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Nah, itu mendahulukan haji dari umrah. Ini sunat haji. Boleh nak buat umrah dulu. Macam biasanya kalau dari kita ni biasanya kan sampai awal. Biasanya lepas bulan puasa tu dia tak ada dah travel yang buat umrah, tak ada. Sebab apa? Depa nak begitu juga Arab Saudi, depa takkan terima dah kerajaan Arab Saudi. Depa akan fokus untuk persiapan menyambut jamaah haji. Biasanya macam tu. Kemudian kalau jamaah yang datang lebih dulu tu sebaiknya bukan sebaiknya, memang dianjurkan oleh kerajaan kita apa semua tu, pihak-pihak apa dianjurkan untuk menunaikan umrah terlebih dahulu. Lepas tu baru buat haji. Sebab apa? Takut nanti, sebab proses haji ni, kita nak buat semua haji tu letih. Sebaiknya haji dulu baru umrah. Tapi takut nanti jamaah letih, jadi dia buat umrah dulu kemudian haji. Umrah dulu kemudian haji. Lepas tu bayar dam. Baik. Tawaf kudum. Tawaf kudum, tawaf selamat datang. Tadi tawaf wada', tawaf perpisahan. Tawaf perpisahan. Yang tawaf kudum, tawaf selamat datang. Kemudian menunaikan solat 2 rakaat selepas selesai mengerjakan tawaf. Lepas tawaf, solat 2 rakaat. Kemudian memakai izar, kain bahagian bawah, dan rida, kain bahagian atas yang putih keduanya. Pakai yang putih. Nabi suka yang putih. Ada dalam hadis, ilbasul bayada wa kaffinu fiha mautakum. Kata baginda Nabi, pakailah kamu oleh pakaian yang berwarna putih, dan kafadilah oleh kamu akan orang-orang mati di kalangan kamu dengan pakaian yang berwarna putih, dengan kain yang berwarna putih. Baik. Faslun fi mawaqitil haji wal umrah. Memang kita tengok putih tak selamanya putih itu menyenangkan. Ada juga putih yang menggerunkan seperti kain kafan. Kita tengok tak selamanya hitam itu menakutkan. Jadi Ustaz Atta jangan pilih-pilih sangat. Tak selamanya hitam itu menakutkan. Kelambu Kaabah yang kita tengok berwarna hitam itu membuat kita rindu. Kita nak pergi cium, kita nak pergi peluk. Macam. Baik. Faslun. Okey. Sat. Tengok ni macam banyak. Okey, sat kita tengok berapa muka lagi baki. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, tinggal 5 muka lagi. Menurut kitab yang saya ni lah. 5 muka lagi, insya-Allah kita sambung pada esok hari. Sila Ustaz Atta. Okey, insya-Allah. Kita sambung untuk soalan lah, boleh ya? Okey, soalan yang pertama insya-Allah. Soalan daripada Ustaz Rizwan. Okey, keluar air mazi membatalkan puasa ke tak Ustaz? Tak batal. Okey, tak batal. Tak batal. Mudah aja. Okey. Seterusnya Ustazah Salina, boleh tak orang lain yang bukan mahram yang membiayai zakat fitrah? Boleh, tak ada masalah. Yang tu boleh-boleh saja. Sekejap Ustaz. Sekejap Ustaz Atta. Saya Okey, baik. Sila Ustaz Atta. Minta maaf. Okey, seterusnya soalan daripada Ustaz Rizwan lagi. Kalau merokok batal tak puasa? Masuk asap dalam mulut. Kalau dia naik motor, orang tengah macam orang tengah buat apa jalan tu kan. Yang tu tak batal lah puasa. Tapi kalau usah rokok ni batal. Tapi kalau bahas pasal rokok, hukum dia apa, yang tu batlin pula. Saya ada satu buku tentang Irsyadul Ikhwan fi bayani hukmil qahwah wad dukhan. Petunjuk kepada para kawan-kawan
dalam menerangkan hukum kopi dan rokok. Tu banyaklah hukum dia tu. Tapi kalau dalam Sulamus Sibyan, tapi memang banyak orang yang menolaklah pendapat ni. Dalam Sulamus Sibyan ni, kita ada Sulamus Sibyan disebutkan rokok itu ada 5 hukum. Untuk para perokok ini dia semangat sikit. Jadi dia ada 5 hukum. Dia boleh jatuh pada tahap wajib, dia boleh jatuh pada tahap sunnah, macam-macam lah. Yang tu ada pembahasan dia lah. Baik. Baik, insyaAllah. Seterusnya, soalan daripada Haji Ayub. Assalamualaikum Ustaz. Jika ditanya kita mempunyai rezeki dihadiahkan untuk ke Mekah bagi menunaikan haji dan umrah, apakah perlu kita meneliti dari mana sumber yang dihadiahkan kepada kita? Kiranya kita diberi haji dan umrah ni disposal lah. Macam tu. Okey, baik. Ni pernah juga dulu jadi perbincangan kita. Kalau ada orang bagi hadiah dekat kita, orang bagi hadiah dekat kita tu, kita kena teliti tak duit tu dari mana. Kita macam ni saja, kalau orang tu kita memang tahu pekerjaan dia apa, pekerjaan dia halal, ya kita tak perlulah. Kita berdasarkan husnuzan, sudah cukup. Tapi kalau memang kita tahu dia tu, duit dia tu daripada hasil lintah darat, riba, memang kita tahu pekerjaannya memang yang tu. Kemudian dia bagi duit dekat kita, kita nak husnuzan, tu tak boleh lah. Itu memang jelas lah. Begitu juga sama macam ni. Sumber kita tu dapat dari mana, orang bagi duit dekat kita tu pun kita tengok macam tu saja. Kalau kita tanya, nanti mereka akan marah. Mereka tak percaya ke? Mereka akan marah. Jadi kita berdasarkan perkiraan macam tu. Ni daripada guru-guru saya sebut macam tu lah. Kalau kita nak tanya, memang tak lah. Nanti dia anggap kurang sopan. Oh, orang dah tolong, dah tak bersyukur pula. Dia cakap macam tu pula. Okey, macam tu lah. Okey, soalan yang terakhir untuk bulan ni. Macam mana pula kalau khunsa nak pergi haji dan atau umrah? Dekat sana mereka boleh pilih nak duduk jantina mana ke Ustaz? Atau guna jantina yang dominan? Yang dominan lah. Dia macam ni. Dia khunsa ni payah ni. Dia mungkinlah dalam berapa juta orang tu mungkin ada satu sahaja. Dia ada dia macam 2 jenis kemaluan. Sekejap. Dia ada dua kemaluan. Kita tengok sama ada farash ataupun zakar yang berfungsi. Ustaz, dua-dua berfungsi. Ke mana tu? Dua-dua berfungsi. Dua-dua berfungsi, mana yang lebih banyak dia guna? Dan tengok pula antara faras dengan zakar ini, faras tu mengeluarkan darah atau tidak, darah haid atau tidak. Kemudian zakar tadi dia mengeluarkan mani atau tidak. Dia macam tu. Dia tak perlu kita sampai kita nak bab-bab khunsa ni sebenarnya banyak jadi perdebatan para ulama ni. Dia ada pembahasan sendiri dalam bab khunsa ni. Kita tengok macam tu lah. Dia katanya banyak lagi soalan di atas tu Ustaz Atta. Tadi Saya terlepas tadi. Ada lagi soalan. Okey, insyaAllah. Soalan daripada Nur Ain. Kalau hari Jumaat makruh puasa ke Ustaz? Hari Jumaat. Jumaat sahaja. Kalau Jumaat sahaja, misalkan dia tak puasa Khamis, dia tak puasa Sabtu, maka dia puasa hari Jumaat semata-mata, hukum dia makruh. Begitu juga dengan hari Sabtu. Dia puasa Sabtu sahaja, hukum dia makruh. Okey, seterusnya soalan daripada Cikgu Kastina. Ustaz, jika sekiranya kena daripada air, tambah air dalam badan dan derma darah atau tambah darah, macam mana? Batal tak? Kalau derma darah, tapi dia masuk dalam noh. Dia kalau yang saya tahu, kalau yang tambah air, tambah darah, yang tu membatalkan puasa. Tapi kalau derma darah ni saya tak pasti. Jarum masuk sebab kita bukan buat masuk darah kan. Kita buat keluar darah. Ini saya tak pasti ni. Kalau cucuk keluar darah ni saya tak pasti. Tapi kalau air kita ni lah yang cucuk tube air tu kan. Yang tu memang membatalkan puasa. Okey. Seterusnya soalan daripada Ustazah Salina. Tengah puasa dalam perjalanan, mabuk kenderaan sehingga muntah. Puasa batal tak? Tanpa tadi saya terlupa. Tadi saya memang terlupa tadi. Ada beberapa perkara lagi yang membatalkan puasa.
Jadi tadi kita dah bahas dah beberapa perkara yang membatalkan puasa kan. Tapi ni ada lagi. Dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri. Sebut, apa sahaja yang masuk dalam lubang kemaluan depan dan belakang. Lubang keluar. Contoh, dia masuk, perempuan termasuk jari dia. Dia masukkan jari dia dalam faraj, batal puasa. Atau tengah istinja, dia tengah buang hajat, air besar, jari dia termasuk ke dalam lubang dubur dia. Jadi batal puasa dia. Masuk jari dia tu ke dalam tu batal puasa dia. Kemudian yang kita tahu masuk dalam ni lah, yang dalam lubang kita ni. Kemudian muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja. Kalau muntah tak sengaja, tidak membatalkan puasa. Muntah dengan sengaja, duk pijolok anak tekak tu, keluar apa tu yang segala-gala isinya lah. Atau masuk ke dalam hidung masuk ke dalam ni. Telinga pun sama. Masuk juga. Tadi saya sebut kentut dalam air membatalkan puasa. Kemudian berjima', yang tu kita tahu, mengeluarkan air mani dengan sengaja, itu membatalkan puasa. Mengeluarkan air mani dengan sengaja maksudnya dengan istimna', yang itu pernah kita bahas. Apa itu istimna', kita dah pernah bahas dah. Jadi saya ingat yang tanya siapa dia? Saudari Nazliatul yang tanya tu. Jadi istimna', mengeluarkan mani dengan sengaja, itu membatalkan puasa. Tapi dia tak perlu kafarah sebab dia mengeluarkan air mani dengan tangan dia atau dengan tangan isteri dia, walaupun mengeluarkan air mani itu bukan melalui jalan yang haram tapi dengan sengaja, maka batal puasa dia dan dia kena qada. Yang tu. Seterusnya, kalau tak ada niat untuk puasa atau lupa untuk berniat nak puasa, puasa dia macam mana? Batal ke? Atau terus? Dia kena teruskan berpuasa, teruskan hari itu dia tak boleh makan minum, tapi dia wajib qada. Hari itu dia wajib qada. Seterusnya soalan daripada Abi Daha. Puasa 6 boleh sekalikan dengan ganti puasa ke Ustaz? Tak boleh. Sebab apa? Macam mana kita nak himpunkan puasa fardu dengan puasa sunat? Tak boleh. Jadi tak boleh. Ini menurut fatwa daripada Komisi Fatwa Majlis Ulama Indonesia sebut tak boleh macam tu. Jadi puasa fardu dia tak boleh lah, kita ibadah fardu kita nak bersamakan dengan sunat dalam bab ni. Macam mana lah kan? Okay, baik. Okey, seterusnya, bayar fidyah jika tak puasa bulan Ramadan sahajakah? Kalau puasa 6 termasuk tak? Ada, puasa 6 tak termasuk. Yang ni yang kita bahas ni puasa fardu. Sama juga puasa sunnah, kalau kita batalkan dia tidak berdosa. Puasa contoh biasanya puasa 6 Syawal. Syawal tu biasanya hari-hari orang buat kenduri kan. Jadi yang puasa 6 tu kita niat puasa dah, tahu-tahu ada orang cakap, orang ajak pergi kenduri. Jadi kita tak puasa lah. Kita buka puasa, tak berdosa. Okey. Soalan daripada Haji Ayu lagi. Ya. Sedangkan puasa kita sendiri tidak lunas, apakah cara kita nak bayar puasa orang tua kita yang dah tertinggal semasa hayatnya? Mana yang didahulukan? Puasa kita ni, puasa kita, kalau kita wajib qada. Kalau orang tua kita, kita bayar fidyah untuk dia. Walaupun ada ulama macam Imam As-Subki, beliau mengqada solat. Jadi dikiaskanlah mengqada solat untuk ahli keluarga beliau yang meninggalkan solat waktu masih hidup. Jadi ahli keluarga tu mati, Imam As-Subki mengqada solat. Tapi kok mana pun kita kena bagi kita dulu. Macam di sini kita dululah. Kita kena fokus kita dulu. Okey. Terusnya soalan yang terakhir. Bagaimana puasa orang yang tak solat? Adakah sah puasanya? Puasa orang yang tak solat, adakah sah puasa dia? Sah, puasa sah. Tapi macam ni lah, dia kalut dengan puasa tapi dia tak buat benda yang lebih besar dari puasa. Sembahyang tu lebih besar dari puasa. Sebab tu urutan tu kan. Tapi dua-dua fardu. Macam orang pergi haji, dia pergi haji duit banyak, dia pergi haji selalu sembahyang tinggal. Macam mana tu? Dia hanya, tak apa ustaz, saya pergi haji, saya sembahyang di Masjidil Haram, pahala dia beribu-ribu kali ganda dari dia buat gitu.
Itu jenuh tu. Ada yang macam tu. Macam ada yang kata juga, Ustaz, saya ni qiyamul lail malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih kurang 82 tahun lebih. Jadi saya dah sembahyang ni sama macam saya sembahyang bertahun-tahun. Dia buat macam tu. Ada orang macam tu. Dia tak boleh. Maksudnya puasa dia sah, tapi yang tu dia ni lah berdosa besar lah sebab tak sembahyang tu. Okey, insyaAllah. Alhamdulillah selesai untuk soal jawab. Ini cuba untuk malam terakhir insyaAllah. Mungkin minta tersedia lebih awal lah insyaAllah. Itu esok malam. Jadi esok insyaAllah apa Ustaz Atta mula. Lepas tu saya. Lepas tu kalau dah habis ni, kita berhenti, kita dengar qasidah daripada pelajar saya. Lepas tu baru kita baca sanad. InsyaAllah. InsyaAllah sikit ni, bab haji kita tak terlalu banyak sangat sebab kita dah ada nak pergi haji nanti pun manasik juga. Baik. Okey, insyaAllah. Okey, kita jumpa malam esok. InsyaAllah. Esok malam ni Ustaz Atta, esok malam ni kita pakai buka kamera semua, boleh ambil gambar. Esok. Baik, insyaAllah. Kena buka kamera lah. Kalau malu, dia pakai niqab ataupun pakai face mask lah. InsyaAllah. Okey, terima kasih. Itu majlis tasbih. Ifarah dan surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama.